Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kali ini kita akan membicarakan apakah makna riak. Riak berasal dari kata ara, iaitu melihat, dan riaun, iaitu memperlihatkan. Riak bermakna memperlihatkan amal soleh kepada orang lain, atau mempamerkan amal solehnya kepada orang lain, atau memperlihatkan atau menunjuk-nunjuk amalan yang baik dengan maksud supaya orang memujinya, atau mencari kedudukan dan kemegahan, atau dengan maksud tertentu yang berkaitan dengan keduniaan. Perbuatan riak ini adalah tergolong dalam perbuatan yang dikeji. Ia juga salah satu sifat orang-orang munafik. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya saya amat takuti atas kamu ialah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan syirik kecil ya Rasulullah SAW? Nabi menjawab, riak. Ketika manusia datang untuk meminta balasan atas amalan perbuatan yang mereka lakukan, maka Tuhan berfirman kepada mereka, pergilah temui orang-orang yang kerana mereka kamu beramal, iaitu riak di dunia. Lihatlah apakah kamu memperolehi balasan kebaikan daripada mereka itu. Di antara tujuan riak, yang pertama, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan duniawi semata-mata, sama ada berupa harta benda dan seumpamanya, seperti orang yang memperlihatkan ilmu dan ketakwaannya kerana ingin mendapatkan harta benda. Inilah riak yang dicela kerana ia melakukan ketaatan untuk mencari kemewahan duniawi. Yang kedua, tujuannya lagi adalah agar ia dapat lebih kepercayaan. Dengan kepercayaan inilah ia melakukan kemungkaran dan kejahatan, seperti orang yang riak dengan menampakkan sifat warak, zuhud dan takwa. Tujuannya agar dikenali orang sebagai orang yang mempunyai sifat amanah. Kemudian orang-orang yang mempercayainya dan memberikan pangkat kedudukan tertentu, atau melantik sebagai penjaga harta zakat, wang sedekah dan sebagainya. Kemudian ia mendapatkan keuntungan dari kepercayaan tersebut. Ini adalah jenis riak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana menjadikan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu pintu untuk melakukan kemungkaran kepadanya. Sebab-sebab berlakunya riak. Di antara sebab-sebab berlakunya riak ialah, yang pertama, sahabat yang jahat dan pergaulan yang buruk, iaitu dengan bersahabat dan berkawan dengan mereka yang berperangai riak. Kemungkinan besar ia akan meniru perangai sahabatnya dan kawan-kawannya itu. Yang kedua, masa awal kehidupan, iaitu ia lahir dan diasuh dalam kehidupan keluarga yang berperangai riak. Maka dengan itu ia akan meniru perbuatan tersebut dan menjadi sifatnya. Yang ketiga, menginginkan hak milik orang lain, iaitu ketamakan dan keinginan pada urusan dunia, mendorong orang yang berperangai riak melakukan perkara-perkara tertentu untuk menarik hati orang lain. Dengan ini mudah baginya mendapatkan sesuatu daripada orang lain. Yang keempat, nafsu ingin sentiasa dipuji oleh orang ramai. Yang kelima, mencari kemasyhuran di kalangan masyarakat. Di antara tanda-tanda untuk mengenali orang yang mempunyai sifat riak ialah, yang pertama, bila dipuji dan disanjung, dia akan bersemangat beramal. Tetapi apabila dia tidak dipuji dan disanjung atau dicela, maka dia tidak beramal sama sekali. Yang keduanya, apabila dia berada di tengah-tengah orang ramai, dia kuat melakukan amal soleh. Namun apabila dia bersendirian, dia malas. Yang ketiga, berpura-pura warak, zuhud atau soleh, atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala bila berada di tengah-tengah orang ramai, tetapi melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala apabila bersendirian. Akibat melakukan perbuatan riak, riak adalah perbuatan yang dicela dan berbahaya. Ia boleh membinasakan seseorang yang melakukannya. Di antara akibat melakukan riak ialah, yang pertama, orangnya tidak mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kerana taufik dan hidayah milik Allah Subhanahu wa taala, dia memberikan kepada mereka yang dikehendakinya. Apabila seseorang melakukan perbuatan riak
dia telah menghapuskan keikhlasan, kejujuran, kebaikan dan kesungguhannya. Kerana itu, mana mungkin orang seperti ini mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ditimpa gangguan psikologi. Kerana orang yang melakukan perbuatan riak, dia menentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menetapkan batas-batas dan hak-hak tertentu di dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, tidak dipedulikan oleh orang ramai. Kerana apabila dia berbicara, tidak dipedulikan oleh orang lain, dan kalau dia beramal, tidak mendapat apa-apa kepadanya. Yang keempat, tidak tekun dan bersungguh-sungguh dalam beramal. Yang kelima, terbuka keaibannya di dunia dan akan diperlihatkan di akhirat nanti. Yang keenam, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana ia melakukan amal kebaikan untuk dirinya sendiri, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, mana mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala kepadanya. Cara-cara bagi mengelakkan diri dari melakukan riak, di antaranya ialah yang pertama, menjauhkan diri dari berkawan atau bersahabat dengan mereka yang berbuat riak. Sebaiknya berkawanlah dengan mereka yang ikhlas dan jujur. Yang kedua, kenalilah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya dengan cara belajar ilmu-ilmu agama. Yang ketiga, ingatlah akibat atau balasan dari perbuatan riak, sama ada balasan di dunia ataupun balasan di akhirat nanti. Yang keempat, berpegang teguh dengan akhlak-akhlak Islam di dalam pergaulan. Yang kelimanya, memuhasabah dan menghisap diri sendiri. Takutlah tentang azab sisaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wallahu alam. Semoga memberi manfaat kepada kita semua.